Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, iaitu 14 hari bulan Jun 2022 bersamaan dengan 14 Zulqa'dah 1443, kita dapat memulakan tafsir surah Al-Ahqaf. Suratul Ahqaf, surah yang ke-46, bermula juzuk yang ke-26. Surah 46, juzuk yang ke-26. InsyaAllah kita akan mula dengan muqaddimah surah, intisari kandungan dan juga mengenali objektif daripada surah ini. Kemudian kita ambil 3 ayat. 3 ayat di awal surah untuk kita bincangkan, untuk kita tafsir dan kita tadabbur, serta mengeluarkan 5 faedah daripada ayat yang kita baca, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita ini dengan baca 3 ayat. Kemudian kita pergi kepada huraian, pergi kepada muqaddimahnya biiznillahi azza wa jalla. Tengok pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1103. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kita ambil 3 ayat ya. Ayat pendek-pendek. Ini salah satu daripada Hawamim As-Sab'ah, 7 surah yang dimulakan dengan Hamim, Hamim, Hamim. Hamim yang 7. Alhamdulillah, ini dia panggil ilmu mu'jizat Al-Quran. Al-Quran tak ada siapa boleh lawan dia. Siapa dia lawan kalah. Mereka tak akan menang sebab ini kalamullah. Mana boleh menang? Kalau nak lawan dengan orang lain boleh. Balik kepada muqaddimah surah, muka surat 1102. Muqaddimah suratul Ahqaf. Al-Ahqaf. Surah ini diturunkan di Makkah. Maknanya kita belajar banyak kali dah kan. Suratun Makkiyatun Madaniyah. Surah ini turun di mana? Di Makkah. Mengandungi 35 ayat. Pendek ya dia, 35 ayat. Dia mula dah tu. Mula lagi kepada surah-surah yang tidak panjang.
dinamakan surah Al-Ahqaf. Kenapa nama dia surah Al-Ahqaf? Kerana pada ayat 21, tengok ayat 21 daripada surah ini, Allah Ta'ala menceritakan perihal kaum Ad. Kita ada dua kaum atas dunia ni yang dicerita dalam Quran sentiasa, kaum Samud dengan kaum Ad. Kaum Samud di mana? Kaum Samud di mana? Kaum Samud lawan dia dengan Nabi Saleh di Al-Hijr. Al-Hijr dalam Quran kata sekarang ni terkenal dengan nama Al-Ula ataupun Madain Saleh. 400 km dari Madinah. Kaum Ad, Nabi dia Hud sebelah Yaman, Hadramaut. Kaum Ad ini penduduk lembah Al-Ahqaf yang dibinasakan disebabkan kekufuran mereka mendustakan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud, kaum dia Adun, wa ila Adin akhahum Huda. Ini satu sebab nama surah Al-Ahqaf. Yang kedua, kena mencatat sikit pelajar. Ma warada Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ahqaf. Ibnu Mas'ud menamakan surah Ahqaf. Ada nama. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lafaz daripadanya serta At-Tabarani, sahaha isnadahu Syekh Ahmad Syakir fi Takhrijil Musnad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain kata aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratan minas salasin min ali Hamim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan, bacakan kepada saya surah dari kumpulan 30. Dia panggil G30. Mana kumpulan surah yang mengandungi 30 ayat. Masuk surah ni. Min ali Hamim, daripada keluarga surah yang dimula dengan Hamim. Ada 7 kan? Qala ya'ni Al-Ahqaf. Dia namakan sekali lagi surah Al-Ahqaf. Qala, kata Ibnu Mas'ud, wa kanatis surah idza kanat akthar min 30, kalau ayat dia lebih daripada 30 ayat, summiyat as-salasin, dinamakan surah kumpulan 30. Dia panggil G30. Ini kalau kita nak guna istilah dunia hari ni, dia panggil G30. Mari zaman Covid dia panggil M40 pula dah. Ini G30, maknanya kumpulan surah yang mengandungi 30 ayat lebih sikit. Dan dia termasuk dalam Hamim As-Sab'ah. Jadi para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita nama dia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 21, iz anzara qaumahu bil ahqaf. Mana nama tu disebut Ahqaf. Dan lafaz Al-Ahqaf ini tersebut dalam surah ini. Tanda lafaz Al-Ahqaf hanya dalam surah ini sahaja. Walam yarid fi ghairiha min suwaril Quran, tidak disebut lagi dalam mana-mana surah Al-Quran. Sini je sebut. Sebab tu dia ada perbezaan, ada memayizat dia, ada kalimah yang teristimewa, maka dijadikan nama surah. Kata-kata Ibnu Mas'ud tadi dikeluar oleh Imam Ahmad mutawwalan dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, selesai kita dari sudut nama.
bilangan ayat dia diturunkan surah Al-Ahqaf Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Biasalah ada sedikit perbezaan pandangan yang mengatakan kecuali ayat 10. Ada juga kata ayat 35 famadaniyatani, dua daripada madani. Wallahu alam. Sedangkan ramai ulama naqal al-ijma', ramai di kalangan ulama tafsir telah menukilkan ijma' bahawa surah ini makkiyatun, surah yang diturunkan di Mekah. Jadi para pelajar sekalian, kita pergi kepada hurai sebelum maqasid kita pergi kepada muqaddimah surah. Tengok di muka surah 1102. Intisari kandungannya. Setelah menerangkan kebenaran Al-Quran Al-Karim dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta membentangkan dalil-dalil yang jelas nyata yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, lalu ditegaskan bahawa tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah yang lain dari Allah, yang tidak dapat menyahut atau memberikan sebarang pertolongan. Bahkan orang-orang yang musyrik itu akan menerima seburuk-buruk balasan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, yang tetap teguh di atas jalan yang betul dengan keyakinan iman dan tauhid, maka mereka akan beroleh sebaik-baik balasan. Ingat. Kemudian diberikan contoh perbandingan di antara anak yang saleh dan taat dengan anak yang engkar derhaka, dan sikap mereka terhadap Tuhan dan terhadap ibu bapa masing-masing. Ingat baik-baik. Dalam hal ini diterangkan bahawa Allah Ta'ala telah wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan melahirkannya dengan menanggung susah payah. Nak membesarkannya pula susah payah pula. Macam-macam kerana dia buat. Mari nak pergi sekolah payah. Balik cuti payah nak mari. Balik cepat, mari lambat. Kalau orang tanya, dengar ni pelajar. Kalau ada orang tanya, apakah mari cepat, mari lambat, balik cepat? Apa dia? Pelajar-pelajar asrama. Nak balik cepat, mari geliat. Jemaah pergi masjid sama juga. Mari lambat, balik cepat. Tak boleh. Kita naknya mari cepat, balik lambat. Mari lambat, balik cepat. Tak mau. Tengok ni. Kemudian diterangkan sifat anak soleh. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan kami ini daripada anak yang soleh. Kata Amin belakang. Setelah ia dewasa dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia semoga Allah Azza wa Jalla memberinya taufik supaya ia tetap bersyukur akan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya dan kepada kedua ibu bapanya, juga supaya ia tetap mengerjakan amal-amal soleh yang diridai oleh Allah, serta berharap semoga Tuhan menjadikan sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa dari keturunannya. Kita doa untuk kita, keluarga kita. Ia juga sentiasa bertaubat, memohon keampunan Allah Ta'ala, dan menegaskan secara terbuka bahawa ia adalah dari orang-orang Islam yang tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya, Allah Ta'ala menerangkan pula mengenai anak-anak yang derhaka. Amatlah buruknya, amatlah derhakanya orang-orang yang berkata kepada dua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman, bahawa ia bosan mendengar ajakan mereka dan ia tidak percaya kepada hari akhirat dan kepada kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari itu. Itu hak kafir. Hak orang Islam dah lain pula.
ayah dia ajak mak dia kejut suruh solat, ai bosan. Nah, apa ngacau kan nak tidur? Ini permainan syaitan. Tapi kategori lain lah, kategori anak orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan perihal satu rombongan dari kalangan jin yang telah menyahut seruan Islam semasa mereka datang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Dia dengar Nabi baca Quran, dia masuk Islam. Lalu mereka kembali ke tempatnya dan menyiarkan Islam dalam kalangan kaum mereka. Pada akhir surah ini Allah Ta'ala perintahkan baginda supaya bersabar dalam perjuangan menyiarkan Islam sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul yang telah lalu, kerana akhirnya baginda akan berjaya. Ini puak kafir tersudut cakap salah, mereka akan tewas, mereka akan kalah. Baik para pelajar, kita pindah ke muqaddimah dalam tafsir Al-Muharrar. Dia panggil maqasidus surah. Tulis objektif utama surah Al-Ahqaf. Yang pertama, iqamatul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala wa kamali qudratihi. Menegakkan dalil yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala dan sempurna kuasa dia. Tak ada siapa boleh cabar. Siapa dia cabar, mereka akan kecewa, mereka akan kalah. Yang kedua, takrir, nak mentakrir, menetapkan bahawa Quran ini dari sisi Allah Azza wa Jalla dan hari kiamat itu benar akan berlaku. Itu dua maqasidus surah. Adapun tajuk topik-topik yang akan dibincangkan dalam surah ini secara bernombor. Tadi intisari sebut dah, tapi ini kita nak letak nombor satu-satu supaya lebih fokus, mudah nak ingat. Tulis tajuk yang pertama, As-sana'u 'alal Qur'anil Karim. Allah Ta'ala puji Al-Quran. Yang kedua, bayanu janibin min mazahiri qudratillah, nak menyatakan beberapa sudut daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ar-raddu 'alal musyrikin, nak menolak pandangan puak-puak kafir, wa ibtal, dan membatalkan anggapan mereka bahawa berhala mereka berhak disembah. Dalam apa bentuk penyembahan kepada selain daripada Allah, kita mengatakan itu batil. Yang keempat, al-hadithu an husni aqibatil ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang akhir kesudahan yang baik bagi orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Allah, dan mereka tetap istiqamah melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Yang kelima, al-hadithu anil wasayal hakimah. Allah Ta'ala menceritakan tentang beberapa pesanan yang sangat mulia, yang sangat bijaksana, hikmah. Iaitulah Allah Ta'ala berwasiat kepada anak-anak agar menghormati ibu bapa, dan kesudahan yang baik, pengakhiran yang baik bagi sesiapa yang beramal dengan wasiat tersebut. 6. Bayanu su'i aqibatil kafirin. Allah nyatakan buruknya akhir pekerjaan orang kafir yang tidak mau menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disambung oleh para pendakwah selepasnya. Yang ketujuh, tahzirul musyrikin, amaran kepada puak-puak kafir yang masih lagi berkeras mau berpegang dengan ajaran kufur mereka, dengan memberi peringatan apa yang telah berlaku kepada puak-puak kafir sebelum mereka, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Yang ke-8, tasliyatul Rasul, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan kepadanya kehadiran beberapa
beberapa kumpulan jin yang datang mendengar Al-Quran, dan mereka diam dengar dengan penuh khusyuk. Selepas daripada itu, jin telah balik berdakwah kepada kaumnya, mengajak supaya beriman kepada Allah dan percaya kepada Quran yang mereka dengar, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, khutimatis suratul karimah. Ditutup surah yang mulia ini dengan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabri, supaya sabar menghadapi kerenah kejahatan yang dibuat oleh kaumnya, dan jangan gopoh untuk meminta bala untuk kebinasaan mereka. Sabar. Maka Nabi sabar. Ada di kalangan mereka yang masuk Islam selepas daripada itu, yang sering kami contohkan, iaitulah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni masuk Islam bila? Setelah 20 tahun bertempur, berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun melawan, akhirnya kita kena panggil Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam. Baik para pelajar sekalian, tengok kitab Quran pula. Kita pergi kepada tafsir. Suratul Ahqaf, surah yang ke-46, diturunkan di Makkah, 35 ayat, berada di permulaan juzuk yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Hamim. Hamim. Nah, macam biasalah kita belajar kan, dia punya tafsir Hamim. Maknanya dua, dia panggil ini al-huruf al-muqatta'ah. Tulislah. Berapa kali tulis? Dah banyak dah tulis. Al-huruf al-muqatta'ah, mana huruf yang dibaca satu-satu walaupun tulisannya bersambung. Cerita tentang Hamim telah pun dihuraikan dalam surah-surah yang lepas. Huruf tentang huruf al-muqatta'ah, Tuan panel penulis pimpinan kata tengok penjelasan nota kaki nombor 7 di awal surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah. Sebab apa? Sebab perbincangan itu senang je. Kita bila kita tadabbur, tuan-tuan boleh tengok dalam awal surah Ali Imran yang kita buat tadabbur dah waktu dulu, dan sekarang kita tadabbur juga pada waktu malam. Dalam tu Allah Ta'ala sebut tentang ayatun muhkamat wa ukhar mutasyabihat. Jadi ada ayat yang mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya. Sebab itulah ulama kata Hamim, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Ta'ala yang mengetahui maksud dia. Kita kalau cari juga, kalau kita korek juga, kita tak jumpa. Yang dibimbanginya terjebak dengan ajaran batiniah, yang konon-kononnya ada tafsir batini, tafsir secara batin yang membawa pada ajaran sesat. Wal'iyazubillah. Jangan duk cari benda yang pelik. Cari benda pelik. Kalau ulama kata Allahu a'lam, Allahu a'lam, korek lagi jumpa benda pelik. Jumpa ajaran sesat dia buat dia pelik tu. Baik. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita tentang Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Ai tanzilul Quran, Al-Quran turun dari sisi Allah Al-Qahir. Al-Aziz dengan mana? Al-Qahir, yang gagah perkasa, Al-Ghalib, yang menang, tak ada siapa boleh lawan, Al-Mumtani' an kulli aibin wa naqsin. Allah Ta'ala itu tidak ada sebarang kecacatan, sebarang kekurangan, tidak. Al-Hakim,
Ai al-hakimul ladzi yada'u kulla syai'in fi mawdhihi la'iq bihi. Hakim tu maknanya yang bijaksana. Apa makna bijaksana? Penuh hikmah. Penuh hikmah ni maksudnya orang yang letak satu benda pada tempat dia, itu dia panggil hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana duduk di mana? Duduk mana? Orang yang meletakkan tempat pada tempat dia. Selalu kita ulang contoh yang senang. Orang pakai selipar di kaki, bukan selipar di kepala. Selipar di kepala itu tidak bijak. Sebab yang bijaknya tempat dia tu. Kepala orang pakai kopiah. Allahu Akbar. Ayat ini tulis pelajar ditafsirkan juga dengan ayat surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 40 dengan 42. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Allah kata apa? Orang yang kufur dengan Quran yang datang. Wa innahu lakitabun aziz. Quran ini Quran yang mulia. Tak ada dalam maklumat yang batil dalam dia. Tidak ada sebarang penyelewengan yang berlaku, tidak. Tanzilum min hakim. Turun daripada Allah yang bijaksana, Al-Hamid yang terpuji. Ini ayat ini samalah. Yang pentingnya kita nak minal azizil hakim. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ingatlah, tidaklah kami menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, melainkan dengan ada gunanya yang sebenar dan dengan ada masa perhinggaan yang tertentu. Maknanya masa Tuhan buat, dia ada tempoh. Tuhan bagi dah tempoh. Ila ajalim musamma. Lepas pada tu hilanglah dia. Tengok nota di bawah kata, kenapa ada ajal tempoh? Supaya bersiap sedia menghadapi keadaan masa itu dengan selamat sentosa. Tengok pelajar, dipanggil munasabatul ayah. Lamma bayyana Allah Ta'ala inzala kitabihil mutadamminil amri wan nahi. Allah Ta'ala sebut ayat yang kedua tentang Quran yang diturunkan. Quran itu mengandungi arahan dan larangan. Maka Allah Ta'ala sebut ayat ini, dia yang menciptakan langit dengan bumi, maka semua manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mesti akur dengan perintah Allah. Kerana itu seolah-olah kita kata Allah Ta'ala nak cabar manusia ini. Dia kata apa? Manusia, dengar ni manusia, kalau kamu nak derhaka kepada Allah, tak mahu taat, boleh. Pergi keluar daripada bumi Allah ni, duduk di bumi lain. Kalau ada. Kalau tak ada, taat je lah. Jangan duduk kerah kepala. Saya tak mahu taat kepada Allah. Habis mu duduk atas bumi siapa ni? Kamu duduk di atas bumi siapa? Bumi Allah. Keluar daripada bumi Allah. Keluar daripada bumi Allah, pergi cari bumi lain, boleh membuat Tuhan sendiri. Allahu Akbar. Ayat ini cabaran yang memang tidak tercabar. Tak apa dia nak lawan. Tak ada orang boleh lawan Allah. Dia pun duduk pun belah kasihan Allah Azza wa Jalla. Nak bercakap besar. Tafsir ayat ma khalaqnas samawati wal ardh. Kami tidak ciptakan langit dengan bumi dan di antara isi kenangan keduanya illa bil haqqi ay bil adli wal hikmah. Allah Ta'ala cipta dengan penuh keadilan, kecomelan, hikmah bijaksana, wa bi muddatin wa ila wa ajalin musamma ay muddatin muayyanatin. Allah Ta'ala telah tetapkan tempoh dia sampai bila dia akan rusak. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Maka dunia ini akan berakhir. Ketika itu terjadilah kiamat.
Kiamat ada berapa jenis? Dua jenis. Yang pertama, kiamat individu. Kiamat kecil. Apabila mati seorang, maka kiamatlah bagi dia. Sebab dia kena berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh, alam kubur seorang dia. Duduk dalam kubur seorang. Yang meneman dia siapa? Penunggu kubur? Hantu? Amalan dia saja yang boleh teman dia. Ibadat dia, amalan dia yang menjadi peneman dia. Allahu Akbar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah waj'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Kata amin. Itu maknanya Allah kata ila ajalim musamma, aku bagi tempohnya bila akan berakhir, pada bila-bila saja, pada bila-bila masa. Ayat ini tanda ditafsirkan dengan surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, adakah mereka tidak berfikir tentang kejadian mereka? Kita inilah mereka tu. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Semua Allah Ta'ala akan buat dunia ini dengan benar, dengan adil, dan ajalim musamma. Sama ayat ini dengan ayat tadi. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi ramai di kalangan manusia kafir, kerah kepala, tak mau beriman kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita kata rugi sangat-sangat. Baik, kita pergi kepada akhir ayat. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir berpaling daripada menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. Allahu Akbar. Orang kafir ni kerah kepala tengok. Dia kata walladzina kafaru, puak-puak kafir dengar kebenaran tak mau ikut. Diberi arahan, amaran dengan Quran pun tak dengar. Itulah dia panggil kerah kepala tak reti bahasa. Kerah kepala tak reti bahasa orang panggil. Na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, tengok nota di bawah kata apa tu? 1632 tadilah untuk persiapan. Baiklah para pelajar sekalian, kita dah tetapkan bahawa kita hanya ambil 3 ayat yang pertama kerana kita ada mukaddimah. Sekarang kita pergi kepada huraian ataupun memetik 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Pendeklah dia, ayat pendek, faedah pun tak boleh nak panjang. Itulah faedah yang pertama daripada awal surah Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kata di ulama tadabbur, ayat ini 2 ayat tu walaupun pendek. Ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala mula dengan huruf al-hijai. Dibawa 2 huruf li'anna awwal aghradiha, kerana nak menyatakan tujuannya, nak menyatakan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan 2 huruf hijai ini, satu lambang yang menunjukkan bahawa orang kafir tak boleh cabar, tak boleh nak challenge sama sekali Al-Quran. Tak usah cakap, mu tak usah duk kerah kepala, tak usah duk besar kepala, tak usah besar kaki, semua benda tak boleh nak lawan Al-Quran. Maka bila kita kenal Al-Quran ini hebat, turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita akan terasa tashwiq. Tashwiq maknanya menambahkan kerinduan
semangat kita untuk menengok kepada akhir surah dan juga akhir Al-Quran. Itu dia panggil tujuan. Kita ni biasa kalau kita nak suruh orang dengar, kita tengah ceramah orang nampak kali duk main WhatsApp. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah tidak apa yang telah berlaku pada orang? Apa tu? Jelek mata. Wadah. Jadi sekarang ni Allah Taala sebut tentang Al-Quran tak boleh dicabar. Jadi kita pun nak mengaji Quran sebab kita nak tahu apa benda, apa isi kandungan yang telah dibawa oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Faedah yang kedua, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini turun daripada Allah yang gagah perkasa, yang bijaksana. Tulis ni pelajar. Hadza sana'um minhu ta'ala ala kitabihil aziz. Ayat ini menjadi pujian Allah Ta'ala kepada kitabnya sendiri, dan Allah Ta'ala besarkan Al-Quran. Maka ayat ini mengandungi irsyad al-ibad, petunjuk bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Kalau inilah Quran, inilah sifat dia, maka kamu ambillah Quran sebagai petunjuk, hidayah, pemandu, penunjuk arah untuk kita sampai kepada Allah. Dengan cara mana? Dengan cara mana? Dengan cara kita belajar Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, dan kita keluarkan khazanah-khazanah, mutiara-mutiara yang terkandung dalam Quran. Bila? Apabila kita tadabbur Quran. Kalau kita beli Quran saja, dia tak akan keluar mutiara. Mutiara ni akan keluar bila? Bila kita tadabbur Quran, kita kaji Al-Quran, barulah kita akan dapat apa? Dapat mutiara bimbingan hidayah Al-Quran. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kefahaman yang baik tentang agama, kefahaman yang baik tentang Al-Quran, masukkan ke dalam hati kita nak mengaji Quran, nak belajar Quran, nak faham Quran. Tak kiralah di mana saja kita berada, di alam nyata, di alam maya, itulah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang ketiga, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran ini turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Ini satu jaminan besar bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah. Beberapa kali Allah Ta'ala ulang, Hamim tanzil. Allah Ta'ala turunkan Quran. Maknanya Quran bukan rekaan Nabi SAW semata-mata. Tidak ada rekaan. Ini adalah Nabi hanya menyampaikan apa yang diterima daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang diterima daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala ikhbar, Allah Ta'ala nyatakan bahawa Al-Quran ini min indillah, minallah, daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itu, kata di para ulama tadabbur, siapa nak dengar Allah berkata-kata dengan dia, bacalah Quran. Sebab Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ibadi. Allah Ta'ala panggil kita. Maknanya kita nak dengar Tuhan cakap, baca Quran. Itu risalah daripada Allah kepada kita. Faedah yang keempat, ayat yang ketiga, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi. Kami tak ciptakan langit dengan bumi dan isi kandungan keduanya kecuali dengan benar, ai bil adli wal hikmah, dengan penuh ketelitian, kehalusan susunan dan kebijaksanaan susun atur. Allahu Akbar. Ayat ini tanda pelajar, fihi minad dalalati ala wujudis sani'. Ayat ini menjadi dalil adanya pencipta. Siapa dia pencipta? Allah Azza wa Jalla, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan dan binaan yang dilakukannya berdasarkan kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, ala hikamin balighatin, dan berakhir susunannya dengan apa? Dengan satu tujuan yang besar, iaitulah Allah Ta'ala lantik manusia supaya Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang dengar kata
siapa di kalangan kita yang keras kepala, siapa di kalangan kita yang tak reti bahasa. Na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, banyak dalam Quran Allah Ta'ala sebut dua sifat. Tanzilum minallah, tanzilul kitab minal al-azizil hakim. Banyak lagi nama Allah 99. Kenapa dia sebut dua nama ini? Banyak kali dah kita daripada tafsir yang lepas, Al-Jasiyah pun juga Al-Azizul Hakim. Kenapa? Apa rahsia Allah Ta'ala sebut dua nama ini duna ghairihima minal asma'il husna, tidak disebut lain nama-nama lain dalam nama-nama yang indah yang banyak lagi. Tulis. Disebut dua nama ini li isy'ari wasfil aziz. Allah nak sebut sifat keagungan dia, sifat kebesaran dia, bahawa Allah Ta'ala yang gagah perkasa itu ma nazala minhu munasabun li'izzatihi. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang sesuainya layak dengan keagungan, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka bahawa Kitabun Aziz, Allah yang menurunkan bersifat dengan Al-Aziz, gagah perkasa. Quran ni juga Kitabun Aziz, sebuah kitab yang gagah perkasa, yang tak boleh dicabar oleh sesiapa. Siapa yang mencabar, mereka akan tewas. Pelajar-pelajar ingat tidak? Ana selalu ulang kisah bagaimana seorang kafir, nama dia Maurice Bucaille, yang pakar bedah Perancis, yang mengkorek tubuh Firaun. Akhir sekali dia masuk Islam. Kerana apa? Kerana Al-Quran menyatakan Firaun mati dalam laut 1400 tahun dulu sebelum Maurice belah mayat Firaun. Waktu itu Nabi bukan belah mayat Firaun pun, Nabi cerita, Nabi pun tak tengok. Dikatakan mayat Firaun ditemui dalam timbunan di Mesir pada tahun 1898. 1898. Ni tahun 2022. Nabi kata bila? Nuh, 1400 tahun yang lampau. Kenapa tak kebingungan Maurice? Kenapa dia tak mau masuk Islam? Jadi tanzilun minallahil aziz, kitabun aziz, kitab yang mulia. Satu, siapa dia cabar, dia akan tewas. Gary Miller yang diberi grant oleh kerajaan Kanada untuk mencari kelemahan Quran, akhirnya daripada Gary kepada Abdul Ahad dia masuk Islam. Allahu Akbar. Itu dia panggil Al-Aziz. Kitab ni Al-Aziz, nazala bihil aziz, diturunkan oleh Allah Ta'ala yang aziz. Al-Hakim, kenapa pula Al-Hakim? Wali isy'ari wasfil hakim, nak menyatakan kepada kamu bahawa yang menurunkan Quran ni sifat dia hakim, bijaksana. Maka isi kandungan Quran itu penuh dengan hikmah, kerana dia turun daripada sisi Allah Ta'ala yang hakim. Jadi kita kena percaya apa yang Tuhan kata, apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui cerita, hikayat, arahan, tegahan, undang-undang. Jangan kata undang-undang Quran lapuk, undang-undang Quran tak sesuai dengan zaman, undang-undang lokrek lebih bijak. Kita kata itu orang tak cukup ubat panadol. Macam mana dia boleh bercakap sedangkan Al-Quran itu mari daripada Al-Quran itu bersifat dengan hikmah, hakim, hikmah daripada Allah Ta'ala yang bijaksana. Allahu Akbar. Tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ini. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, ayat 4 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.